Kuih apam bakar. Baik Mokti, nampak sedap tau. Memang sedap. Hai korang, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mokti, okey. Alhamdulillah. Hari ini Mokti lambat sikit upload video, tapi tak apa. Demi anda semua, walaupun lambat, insya-Allah Mokti akan upload juga, okey. Di resipi kali ini Mokti nak share dengan anda semua resipi apam bakar. Apam bakar ni terkenal lah dekat negeri Kelantan ataupun Terengganu. Apam Kelantan ni apam bakar ni sesuai dimakan bersama kelapa. Dia ada masukkan sedikit bawang dan halia. Itu yang menjadikan apam bakar ni unik. Unik dan rasa yang sedap lah. Okey, jom jangan buang masa. Kita intai dan masuk ke dapur bersama Mokti. Jom sediakan bahan-bahannya. Baik, sediakan bahan A. Sedikit kelapa parut yang telah dikukuslah. Dicampur dengan sedikit garam. Okey, baik, ketepikan. Bahan-bahan B pula. Okey, bahan B ni kita sediakan 3 biji pisang. Pisang ni terpulang ya, pisang apa? Okey, 1/4 cawan gula. 1 sudu yeast, 2 cawan tepung beras, 1 biji bawang merah, 1 inci halia, sedikit serbuk lada hitam, sedikit garam, 1/2 cawan air, sedikit minyak untuk sapuan pada kuali. Okey, baik. Itulah di antara bahan-bahannya. Mokti harap semua dapat catat, okey. 3 biji pisang. Tadi pisang ni terpulang nak letak pisang apa? Pisang berangan ke? Pisang apa-apalah boleh sebenarnya guna. Tak kisahlah, yang penting pisang. Okey, pisang tu Mokti keluarkan pisang tu daripada kulit dia lah. Okey, 3 biji pisang je. Sebab Mokti buat tak banyak, dalam 2 cawan tepung beras je. Okey, bolehlah untuk makan kan, sekali makan maknanya. Kalau buat banyak nanti tak habis pula kan. Okey, baik, pisang ni Mokti akan lenyekkan dia dulu. Okey, dan Mokti akan masukkan juga seperti bawang dan halia, yang menjadikan kuih apam bakar kita ni unik. Ada sedikit 1 biji bawang dan sedikit halia, 1 inci halia, dan Mokti akan masukkan juga lada hitam. Okey, macam gula tu terpulang kalau nak rasa nak rasa nak manis lebih, taruh lebih lah. Tapi Mokti rasa sebab pisang tu dah manis, Mokti taruh sikit je, 1/4 macam tu lah. Okey, 1/4 gula macam tu lah. Okey, lepas tu Mokti akan masukkan yeast. Okey, 1 sudu yeast nanti ya. Okey, baik. Mula-mula Mokti lenyek dululah pisang ini. Okey. Okey, ada setengah orang dia blend, tapi Mokti rasa lenyek, Mokti rasa lagi sedap sebab rasa juga pisang-pisang tu, rasa pisang yang macam berketul tu rasalah. Mokti suka lenyek lah. Kuih ni kalau dulu kecil-kecil dulu Mokti selalulah beli dan makan lah. Sedap. Okey. Rasanya sungguh unik. Macam tu lah lebih kurang. Ni kuih orang dulu-dulu. Okey, lepas tu masukkan 1/4 gitulah kan, gula. Kalau nak lebihkan lah, kalau nak lebih manis. Okey, lepas tu Mokti masukkan yeast. Okey, campur sekali je. Pastikan yeast tu yeast yang aktif itulah. Sebab yeast ni pun Mokti baru beli, Mokti yakin dia aktif lah, jadi Mokti tak perlu test dia lah. Okey. Kalau nak test yeast tu senang je, masukkan sedikit ais wam, lepas tu sedikit gula. Kalau dia kembang tu bermakna yeast kita tu aktif lah. Okey, itu salah satu tips nak tahu yeast tu aktif ke tak. Okey, lepas tu masukkan tepung beras. Okey, 2 cawan tepung beras.
Sebenarnya kalau anda tak ada tepung beras, anda buat dengan tepung tepung gandum pun boleh sebenarnya tahu. Jadi juga. Tapi sebab orang dulu-dulu dia memang taruh tepung beras, jadi kita pun taruh tepung beras. Tapi sebelum ni Mak Teh test, kalau taruh tepung gandum pun boleh jadi sebenarnya. Rasanya pun sedap juga lebih kurang. Okey. Tapi resipi yang sebenarnya memang letak tepung beras lah. Okey, lepas tu masukkan sedikit lada hitam tadi dan sedikit sedikit garam. Okey. Okey, aduk-aduk rata lah. Kacau sebati. Okey, macam bawang dah halia tadi, Mak Teh belum tumbuk lagi kan. Okey. Okey, biarkan seketika. Okey. Mak Teh tumbuk bawang dan halia dulu sekejap. Okey, tumbuklah sehingga hancur. Okey, halia bersama bawang merah tadi ya. Okey. Okey, nampaknya dah lumat. Okey, lebih kurang macam tu lah ya. Lepas tu kita boleh campurkan dalam okey, adunan tadi, adunan tepung beras tadi. Pisang yang kita dah campur tadi kan. Lada hitam, sedikit garam. Okey, masuk je. Sedap tau. Apam ni macam gini sedap. Apa orang dulu-dulu punya apam lah ni kan. Tapi sampai sekarang masih kita amalkan, makan kan. Tapi mungkin generasi anak-anak kita mungkin tak tahu kan. Kalau kita tak perkenalkan macam ni kan, kuih-kuih dulu, mungkin generasi anak kita tak tahu. Tapi kalau cuba kita buat, insya-Allah dia dah tahulah. Okey. Lepas tu masukkan sedikit demi sedikit air. Okey. Air tu lebih kurang Mak Teh masuk dalam 1 cawan setengah. Lebih kurang macam itulah. Tapi kena tengok dah agak-agak lah ya. Okey. Takut jangan terlalu cair dan jangan terlalu pekat lah. Okey, aduk-aduk rata. Memang sedap ni. Lagi-lagi apabila kita dah bakar dia tu. Namanya apam bakar, tapi kita macam letak atas bukan dibakar melalui bara lah. Maknanya dalam kuali lah. Okey, dengan api yang perlahan macam kita lebih kurang kita buat lempeng biasa. Okey, nampak. Okey, 1 cawan air tu Mak Teh dah masukkan dalam tu. Okey. Okey, Mak Teh aduk-aduk rata lah. Biar dia sebati semua. Okey. Okey, nak lebih kurang macam ni lah ya. Alah macam kita buat lempeng macam mana nak cair macam kita buat lempeng. Lebih kurang gitu. Mak Teh yakin anda pun tahu kan macam mana lempeng tu cair dia tu macam mana. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Tapi suka time Mak Teh buat ni dalam 1,5 cawan air lah. Okey, nampak lebih kurang macam tu dah boleh lah. Okey, lepas tu dah kacau sebati semua tu, jangan terus bakar ataupun letak dalam kuali tu. Biarkan dalam 15 minit ataupun 20 minit sehingga dia macam keluar buih-buih sikit tu. Maknanya yeast dia tu dah aktif lah. Itu baru cantik, baru kita boleh bakar dia ataupun panaskan atas kuali ni. Okey. Letakkan sedikit minyak lah. Nampak ni Mak Teh dah letakkan sedikit minyak. Okey, setiap kali nak masukkan tepung ni oleskan sedikit minyak ya. Okey, lepas tu okey, masukkan 1 senduk. Gunakan senduk lah, senang. Maknanya 1 senduk tu sesuai untuk satu apam ni. Okey. Lebih kurang macam ni, nampak. Nampak tak dia menggelembung tu? Maknanya lubang-lubang dia terbentuk tu bermakna yeast yang kita gunakan tu aktif lah. Cantik lah. Macam ni lah naknya. Memang sedap lah. Okey, nampak. Ada setengah orang dulu-dulu dia buat apam bakar ni, ada setengah dia letak sedikit nasi. Boleh juga anda boleh letak sedikit nasi lagi melembutkan apam ni. Okey, tak letak pun tak apa, lembut juga sebenarnya. Okey, Teh ulang lagi sekali. Okey. Masukkan 1 sendok. Okey. Lepas tu biarkanlah sehingga dia masak bawah tu dah terbalikkan. Nampak tak lubang-lubang dia tu. Cantiklah tu kalau macam tu. Okey, balikkan. Okey, nampak tak? Sedap tau.
Okey, Mok Teh yakin anda boleh buat kan? Ikut dan catat apa yang Mok Teh bagi resipi tadi tu, insya-Allah. Tak susah pun. Masak ni senang je kalau kita ikut step by step dia. Okey. Okey, ulang sehingga habis. Nampak tak? Macam dah nak habis ni. Itu yang terakhir lah tu. Okey. Tada, nampak? Dah siap pun apam bakar by Mok Teh ni. Sesuai dimakan bersama, dicicah bersama kelapa parut yang telah dikukus sebentar. Okey. Itu tips juga supaya kelapa kita tahan lama. Okey. Sedap tahu. Lepas tu bolehlah anda ambil makan. Okey. Putuskan sedikit apam tu, cicah dengan tu kelapa tu, macam Mok Teh buat tu. Okey, nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Mok Teh cubit sikit tu, putuskan dia tu. Okey, lepas tu ambilkan cicah dengan kelapa parut yang telah dikukus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Itulah. Okey, nampaknya perkongsian Mok Teh untuk resipi kali ini iaitu apam bakar dah pun siap. Okey, Mok Teh harap perkongsian ini dapat memberi ilham dan bermanfaat untuk anda semua. Mana tahu anda tak ada idea nak masak apa kan? Nak cuba resipi apam bakar Mok Teh ni? Okey, silakan dialu-alukan, tak perlu nak minta share. Okey, Mok Teh dah halalkan. Okey, moga bermanfaat untuk anda dan Mok Teh ucapkan jutaan berbanyak terima kasih yang selalu support Mok Teh, dan yang baru menonton siaran Mok Teh, channel Mok Teh tu, selamat datang Mok Teh ucapkan. Okey, sampai jumpa lagi di lain siaran bersama Mok Teh. Salam sayang daripada Mok Teh. Bye. Assalamualaikum.